tak ada masuk ke? Belum lagi. Ain boleh send link Ain. Dah send dah tu. Ada. Apa dia? Dah send dah. Send link kat dia. Hai Afiq. Hai Dayat. Salam dari Binjai. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Tak tunggu dulu yang lain masuk lagi. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. 1 minit demi sikit. Akak ni duduk mana? Sebab lecturer kita orang cakap dia jiran akak. Lecturer siapa? Zuriani. Zuriati lah. Zuriati. Oh, sorry. Dia Zuriati. Dia cakap dia jiran akak. Jiran akak? So kita orang promote dalam group. Jiran kita. Zuriati. Jiran kita. Zuriati. Ada? Oh ya. Ni universiti mana? STM Bani.
Universiti? KPKM Bangi. Bangi. UKM Bangi. KPKM Bangi. UTM. Kolej Politek Mara. Ibu tengah cakap telefon. Oh. Ni untuk buat assignment ke apa ni? Ya. Assignment. Apa? Skor kita orang sem ni kena buat webinar macam ni. Tak dengar ya? Tak apa dengar. Kejap. Akak ambil ni lah earphone je. Boleh. Suara saya dengar ke? Dengar je. Kena pakai earphone tak? Okay, dah connected. Boleh dengar tak? Boleh? Jelas? Agak dengar? Boleh. Jelas. Dengar. Tunggu sikit lagi Kak. Tunggu yang lain. Kalau tak ada kita proceed je. Boleh. Dengar tak suara Kak? Dengar jelas. Dengar tak? Dengar. Jelas. Sangat jelas. Okeylah, jom kita mula. Boleh? Boleh semua? Boleh. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih semua yang menghadiri webinar kami pada hari ini dan selamat datang kepada panel khas yang kami kasihi pada hari ini iaitu Kak Suryani binti Muhammad Taidi yang merupakan atlet kebangsaan, atlet menembak kebangsaan. Terima kasih sudi luang masa dengan kami semua. Sebelum memulakan sesi webinar kita pada hari ini, saya menjemput Muhammad Aidi Azhar untuk mengetahui bacaan doa supaya urusan kita semua dipermudahkan. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian,
Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ramah mesra bersama Suryani Taibi pada petang ini. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Amin. Terima kasih atas bacaan doa tersebut. Semoga sesi webinar kita pada hari ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Seterusnya saya menjemput Tuan Manager kami iaitu Ainur Atika Sharina untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada MC kita, Ain Sofia. Saya amat berbesar hati kerana pertama kalinya saya dan ahli kumpulan saya dapat membuat program webinar pada hari ini bagi mengembangkan lagi ilmu pengetahuan dalam bidang sukan ini untuk para pelajar KPTN Bangi. Saya berterima kasih kepada panel jemputan kita yang sudi hadir pada hari ini. Oleh itu, saya berharap agar program ini berjalan dengan lancar dan dapat memberi manfaat kepada semua orang. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sekian dari saya dan ini saya menyerahkan semula kepada MC kita. Terima kasih diucapkan atas ucapan tersebut. Seterusnya saya meneruskan webinar ini dengan sedikit tayangan video mengenai panel kita pada hari ini. Dipersilakan.
Okey, demikian itu sedikit flashback tayangan video panel kita semasa di Olimpik London tak silap. Betul tak? Olimpik London Okey. Okey, tajuk Betul-betul. webinar tajuk webinar kita pada hari ini mengenai persiapan sebelum ke Olimpik Tokyo 2020 yang dikongsikan oleh panel jemputan kami. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput panel yang dikagumi ramai ini iaitu Kak Suryani untuk berkongsi persiapan beliau kepada para pelajar KPM Bali. Boleh tak kita teruskan dengan sesi soal menyoal? Boleh? Boleh. Okay, macam yang kita tahu lah kan, tahun ni 2020, tahun lepas 2020 kita mula dengan pandemik COVID-19. So, Sorry, saya tanya Kak, lepas tu Kak jawab boleh? ya? Saya tanya Kak dulu, lepas tu Kak jawab boleh? Boleh. Okay. Soalan pertama saya nak tanya boleh Kak Suryani kongsikan biodata ringkas diri, maksudnya macam daripada umur berapa Kak Suryani terjebak dengan sukan ni, semua tu. Oh, ingatkan soalan persiapan ke Olimpik Tokyo. Okay, bermula sukan menembak umur 15 tahun. Waktu tu tingkatan 3, Ogos 1997. Lepas tu mula mewakili Malaysia, mewakili negeri Perak waktu tu tahun 1998 untuk Sukma di Selangor. Dan mula mewakili Malaysia tahun 2000, hujung tahun 2000 dan mewakili Malaysia ke Sukan Sisa di Bangkok dan first Temasya tahun 2001 di Kuala Lumpur, SEA Games Kuala Lumpur lah. Dah berkahwin, anak 2 perempuan dan tinggal di Semenyih. Sisa Kak tahun bila yang first tu? Tahun 2000. Lama dah lah kiranya. Okay. Boleh kita proceed next question? Boleh Kak cerita sikit pengalaman mengenai latest game Kak, iaitu Olimpik Tokyo 2020? Pengalaman Kak masa kat sana ke apa ke? Okay, macam sukan-sukan lain, dia preparation dia lama 3-4 tahun start daripada kelayakan. Macam akak, kelayakan terakhir adalah pada Doha tahun 2019 dan akak kekurangan 4 poin untuk dapat kelayakan ke Olimpik. So start daripada situ kita buat light training saja dan tengok pada prioritization plan, apa program kita, apa aim games yang bakal kita buat. So sebabkan COVID-19 banyak game yang cancel. But then tiba-tiba sebulan sebelum Olimpik Tokyo, akak diberitahu akak dapat wildcard. So agak haywire sikit persiapan, semua nak loading dalam masa sebulan. So within that time injuries pun happen. But training achievement alhamdulillah okey lah. Cuma dia punya orang cakap consistency tu kita tak dapat lagi, tak sempat nak dapat within a month. So kita pergi sana just berpandukan apa yang kita dah training dalam masa sebulan tu lah. Kalau hari biasa Kak memang training hari-hari tu macam mana? Isnin sampai Jumaat, training tiap hari lah. Okay. Next question saya, boleh saya tahu persiapan akak dari segi mental ke fizikal sebelum ke game tersebut? Okay, disebabkan COVID-19 diorang MSN ada buat bubble. So macam training quarantine based approach. So akak tak dapat join quarantine based approach memandangkan akak seorang ibu dan mempunyai 2 orang anak dan suami akak pun agak sukar lah untuk bagi komitmen sebab dia terlibat dengan operasi sebab dia polis. So akak minta ulang alik dan kadang-kadang akak tak dapat join training dekat MSN, akak kena buat latihan sendiri di rumah. Di mana akak lebih banyak fokus untuk latihan fizikal lah dan akak terpaksa hire one of the policemen
kat sini yang di mana jurulatih untuk sukan rugby untuk jadi akak punya jurulatih fizikal dan akak just buat dry firing sahaja di rumah. Oh, maknanya akak duduk rumah akak memang buat dry fire je lah. Untuk dari segi mental, persiapan mental macam akak sentiasa keep in touch dengan psikologi akak, Puan Aruna, Miss Aruna, belum kahwin lagi. So dalam masa sebulan sebelum game tu kita betul-betul buat latihan psikologi juga, which is every day. Mula-mula agak tertekan juga sebab kita tak pernah buat latihan psikologi setiap hari. Tapi disebabkan kekangan dan waktu yang kita sangat singkat, akak terpaksa buat lah. So Alhamdulillah, walaupun orang cakap bertungkus lumus tu, bertungkus lumus dalam menyiapkan daripada fizikal dan psikologi, Alhamdulillah dekat sana semuanya berjalan lancar lah dan psikologi tu banyak membantu lah. Saya nak tanya sikit, kan akak buat dry fire kat rumah tu kan? Akak main rifle kan? Dry fire rifle kat rumah macam mana? Sebab kalau saya pistol saya selalu pakai getah kan. Rifle sama ke? Sorry nak ganggu. Okay, disebabkan senjata api kita perlukan lesen CNU, carry and use. So akak sebagai atlet, akak tak ada carry and use license. Kebanyakannya kita punya senjata lesen dia under MSN. So untuk akak melakukan latihan dry firing kat rumah, akak yang terkejut akak guna mop basah. Mop basah. Pernah dengar mop basah? Yes. Tak guna mop basah tu macam tu lah. macam pegang rifle tu lah. Lebih kurang. Tapi mop basah ni dia punya keberatan dia tak sama dengan senjata akak lah, ikutkan sebab senjata akak average berat dia dalam 7 kilo, 6 ke 7 kilo. Mop basah tak sampai 5 kilo. Maybe around 2 ke 3 kilo macam tu je. Okay, saya proceed ke next question. Apa perasaan akak masa dekat Olimpik Tokyo tu? Macam kita tahu semua game pun ditunda ke tahun 2021 walaupun nama dia Olimpik Tokyo 2020 kan? Adakah menjelaskan akak punya performance tu? Rasa tegang tu? Perasaan akak masa game tu, masa Olimpik Tokyo 2020 tu? Sebab kan kita tunda, so dia dapat mengganggu akak punya performance tu? Macam ni, dia tunda supposed to be Tokyo 2020, bukan Tokyo 2021, betul. Tapi macam akak hanya dapat berita akak layak pergi ke Olimpik sebulan sebelum Tamasya. Meaning dah memang 2021. Sebab waktu tahun 2019 untuk kelayakan game tu akak kekurangan 4 poin. 4 poin tak salah akak. 4 poin untuk dapat kelayakan ke Olimpik. So daripada tahun 2019 sampai ke 2021 akak tak buat persiapan untuk ke Olimpik sehinggalah dia diberitahu sebulan sebelum ke Tokyo. So dia macam tak mengganggu akak sangat lah bila dapat tahu macam kena tunda ke apa ke? Sebab tak ada. Sebab kita tahu kita tak terpilih dalam sukan Olimpik waktu tu kan. Okay, saya nak tanya, setiap orang yang berjaya mesti ada orang yang selalu support dia sampai peringkat tertinggi macam akak ni kan. Boleh akak kongsikan siapa yang selalu support akak daripada dulu sampai sekarang ke? Sampai akak macam ni ke? Waktu bujang dah tentulah ayah, ibu kan. Kawan-kawan ni Kak Su ada best friend lah. Dia dah berhenti dah menembak. Nama dia Syahira Rahim Rajab. Dia lah yang selalu mendorong akak daripada akak bujang sebilik dengan dia sampailah kami dua-dua dah berkahwin. Dan apabila dah berkahwin ni dah tentulah suami. Bila dah ada anak dah tentulah anak dan suami. So diorang lah yang selalu support akak sampai akak macam ni lah, yang sampai peringkat tertinggi macam ni lah. Alhamdulillah. Tanpa pengorbanan diorang, akak tinggalkan diorang, mungkin akak tak akan berjaya lah sampai sekarang. Bagi pendapat akak, saya nak tanya, akak rasa apa kelebihan sukan menembak ni berbanding sukan lain? Macam kita tahu sukan menembak ni tak semua orang kan boleh main, tak semua orang boleh pegang
weapon semua, mata macam bola semua boleh try. So Kak rasa Okay, apa kelebihan dia? mula-mula akak ingatkan sukan menembak ni is zero injury. Tak ada macam bola sepak akan ada MCL, LCL lah, ankle lah, lepas tu lagi hoki lah, bola jaring kena melompat, olahraga. Semua nak koyak-koyak kan, ligamen koyak lah, tendon koyak lah. Tapi untuk sukan menembak ni untuk long period of time. Short period of time is okay. Tapi bila kita dah guna badan kita lama, tempoh yang lama, yes kita akan ada injuries jugalah sebab kita overuse of the body. Tapi sukan menembak ni unik dia adalah sukan individu. Macam olahraga je lah, sukan individu. Kita training beberapa tahun tapi kita nak compete macam sukan olahraga beberapa saat sahaja. Untuk sukan menembak mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Bergantunglah pada event tertentu. Tapi yang unik dia, sukan menembak dia perlukan disiplin yang terlalu tinggi. Kesabaran yang terlalu tinggi. Kadang-kadang sampai orang cakap dulu akak ada perangai bebai. Tahu bebai? Orang Kedah orang panggil bebai. Buat benda tak jadi, baling semua kan. Dulu akak ada perangai tu. Tapi start dalam sukan menembak ni, kau tembak tak jadi, takkan kau nak baling senjata. Senjata berpuluh ribu harga. Tapi dia membentuk lah. Untuk sukan akak ni, akak rasa dia membentuk peribadi yang baik untuk kehidupan masa akan datang lah. Untuk menjadi lebih sabar, lebih matang dalam melakukan apa-apa keputusan ataupun sebarang langkah dalam kehidupan masa akan datang lah. Okay, maknanya dia macam bukan untuk sukan sajalah, dia mempengaruhi kehidupan kita jugalah kan. Ya, mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi diri sendiri. Macam mana image yang kita dapat sekarang melalui latihan, apa yang kita lakukan latihan kat sana. Boleh akak kongsikan rutin training akak tak? Okay, untuk sekarang dia bergantung pada apa objektif latihan. Contoh, kalau katalah kita ada game besar World Cup atau Asian Games atau Commonwealth Games, latihan akan dilakukan sebanyak 2 sesi satu hari, di mana Isnin, Rabu dan Jumaat, pagi dan petang. Maksudnya daripada pukul 9 sampai pukul 12 dan rehat pukul 2 sampai pukul 4. Itu untuk Isnin, Rabu dan Jumaat. Untuk Selasa dan Khamis pula, latihan sesi pagi adalah sesi menembak, iaitu pukul 9 sampai pukul 12, manakala sesi gym pula akan pukul 3.30 hingga pukul 5 untuk Selasa dan Khamis. Pada hari Sabtu pula akan ada latihan setengah hari daripada pukul 9 sampai pukul 1. Menembak ni akak ada kongsi macam dari segi pemakanan, ISN pun ada jaga tu macam mana tu? Ada bahagian nutrition ada jaga. Kita tengok juga sebab menembak ni tak sama macam sukan silat, taekwondo yang ada orang cakap berat, kategori berat. Untuk menembak ni macam kata contoh akak selesa, akak rasa akak perform yang terbaik bila berat akak 76. So akak kena kekalkan berat akak 76 tu sebab kita perempuan kadang-kadang kita ada naik, kita akan turun, berat badan macam spongy bob sikit kan. So in order to maintain berat tu kita kena refer pada nutritionist. Kadang-kadang berat tak cukup sampai 76, kadang-kadang berat terlebih daripada 76. So kat situ ada discussion lah dengan nutrition. Dan ada juga pemakanan yang bantu boost up kita punya performance. Contoh, ada setengah atlet, dia bergantung pada individu. Ada setengah atlet dia tak boleh ambil kafein sebelum menembak sebab dia akan ketar. Ada setengah atlet dia perlukan kafein, dia perlukan orang cakap GI yang tinggi, ada juga yang perlukan GI yang rendah. Bergantung pada individu tertentu. Tengok pada kita yang sendiri kaji diri kita dan kita berbincang dengan pakar nutritionist kita. Banyak detail lah kat situ. Kalau betul-betul nak jadi atlet yang berjaya, pemakanan pun kita kena jaga. Faham. Boleh akak kongsikan pencapaian tertinggi akak sepanjang akak jadi atlet menembak ni? Pencapaian akak yang banyak akak suka lah sebab akak mencipta sejarah. Di mana sejarah pertama akak memenangi pingat gangsa selepas 24 tahun Malaysia ketandusan pingat
dalam sukan Asian Games. Itu tahun 2010. 2010 juga akak adalah atlet pertama menembak yang layak ke final World Cup dan bertanding di final World Cup untuk mendapatkan title marksman. Pencapaian terbaik lagi. Akak dapat lepas akak nikah 3 hari selepas tu akak fly untuk World Cup di Sydney dan akak dapat ranking nombor 2 silver. Orang cakap rezeki lepas nikah kot. Apa lagi? Yes, layak ke Olimpik secara merit ke Tokyo, ke London, dan alhamdulillah dapat sekali lagi ke Tokyo, ke Olimpik Tokyo. Itu pencapaian yang terbaik lah. Tak termasuk yang akak dapat pingat untuk Commonwealth dengan Asian lah. Masa akak muda mesti akak selalu join open game Subang kan? Mesti selalu goal kan? Sampai orang cakap jago kampung pun ada kan. Tahu faham. Next question, boleh tak akak kongsi sikit mengenai menembak ni? Macam tak ramai tahu kan pasal sukan ni. So macam tips ke apa ke saja share dekat orang yang tak pernah terdedah dengan sukan ni. Okey, sukan ni memang agak sukar lah sebenarnya. Orang yang tak tahu, kita tak tahu jalan macam mana nak menyertai sukan ni. Okey, sukan ni sebenarnya kita sendiri kena cari persatuan dia. Contoh persatuan menembak Selangor, persatuan menembak Perak, persatuan menembak Pahang. Kita tengok persatuan tu dekat mana. Kalau umur kita bawah 21 tahun, kita boleh join Sukma dan tak perlu bayar any membership fees. Dan peluru, senjata apa semua akan diberikan untuk tengoklah pada bakat kita. Kalau terpilih untuk mewakili Sukma, mungkin kerajaan akan tanggung lah. So contoh kalau berumur 21 tahun ke atas dan nak join menembak akan kena bayar membership lah pada persatuan, di mana rasanya setahun sekali bayar membership, maybe 1,000 over, tapi senjata sewa murah, cuma peluru lah kita kena bayar. Itu untuk sukan menembak lah. Inisiatif lah, kena cari inisiatif sebab kebanyakannya tak buat macam dulu. Pada zaman akak dulu nak cari bakat kita tengok kadet polis. Kadet polis buat latihan dekat lapang sasar, contoh lapang sasar menembak Perak. Kat situ kita tengok ada bakat budak ni, kita terus ambil serap untuk training dan mewakili Sukma. Macam sekarang prosedur dia kata pastilah sebab akak penembak, akak bukan bahagian pengurusan. Masa akak umur 15 tu macam mana akak boleh terdedah dengan sukan ni? Ada kenalan ke macam mana ke? Ke akak kadet polis? Akak kadet tentera, tapi kebetulan waktu tu sekolah akak tak ada untuk selection menembak ni. Tapi kebetulan waktu tu ayah akak adalah orang cakap gunsmith untuk persatuan menembak Perak. So akak ikut dia pergi tempat kerja. So bergaul dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan dia jadi abah akak, bapa angkat akak. So kat situ jadi macam pergaulan jadi macam rapat dan ayah lah approach cakap kalau aku ada bakat takkan anak aku tak ada bakat. Try lah. Akak ada terlintas tak macam akak kan main rifle, tak ada terlintas nak main masa mula-mula tu kenapa akak pilih rifle daripada pistol? Ini kelakar. Waktu tembak dulu kan diorang bagi pistol, bagi rifle. Pilih mana yang sesuai dan mana orang cakap dia akan tengok grouping lah. Okay, mula dia akan bagi dalam 20 butir tembak pistol. So akak pun try tembak pistol. Lepas tu adalah grouping dia. Lepas tu dia bagi lagi 20 butir untuk tembak rifle. Sama juga, grouping dia sama. Pistol dengan rifle sama. Lepas tu akak approach bapak akak. Aku cakap, bapak mana satu nak pilih ya? Rifle ke pistol? Bapak akak cakap, pistol simple. Pistol dengan kasut sahaja. Itu alatan dia. Kalau rifle, lebih bergaya. Ada jaket, ada bag, nampak macam sniper tembak kat bumbung macam tu. Mana yang nak pilih, mana yang berminat? So waktu tu akak terpengaruh dengan cerita sniper tu. So akak pilihlah rifle. Oh macam
Oh macam tu akak, maknanya dari situ lah akak terus pergi ke rifle lah berbanding pistol. Lepas tu nampak bergaya sikit lah. Macam contoh kita duduk Berat kat bangunan, kita standby. faham? Imajinasi tu tinggi kan. Saya nak tanya apa perancangan akak untuk masa akan datang? Maknanya 5 tahun akan datang ke apa ke, akak bersara ke atau akak teruskan dengan sukan ni ke ataupun akak nak plan nak jadi coach nembak ke apa ke perancangan? Akak ada bincangan suami akak. Akak cakap akak nak bersara. Tapi suami akak cakap selagi rasa diri tu mampu dan diperlukan oleh negara dan tak ada lagi orang yang mampu nak atasi akak. So dia cadangkan untuk akak jadi shooter dululah. Mungkin sampai ke Olimpik Paris. Sebab pada hemat akak lah, nak jadi coach ni cabaran dia tinggi. Sebab kita kena jaga anak buah kita berapa orang bawah tu. Kena jaga kepala diorang yang berapa orang kat bawah tu. Kalau akak jadi shooter, akak jaga kepala akak je. Buat masa sekarang akak nak kerja senang, akak jadi shooter. Tak nak lagi jadi coach. Belum orang cakap, belum prepared mentally and physically lagi. Okay, faham. So sekarang saya buka sesi Q&A kepada para pelajar yang untuk siapa-siapa nak tanyakan soalan kepada akak ke apa ke, boleh tak? Boleh. Siapa nak tanya boleh open mic untuk tanya. Kau pernah ke masa dia nak tembak tu kan, dia macam melayang-melayang. Lepas tu macam nak kena orang, pernah ke? Aduh, mana boleh nak melayang pakai jaket kegah dah macam robot dah nak melayang macam mana? Dia bergoyang gas lah. Rifle pakai jaket kot, dia ingat kosong kot. Macam tu. Bukan, akak pakai jaket. Akak menembak, memang dia position kita statik. Kita nak bergerak pun agak sukar lah sebab jaket tu tebal. Oh, okay. Jaket robot orang panggil dia. Tapi akak akan share satu kejadian lah dekat World Cup Beijing. Kat sana angin terlalu kuat. Waktu tu berat akak 82 kilo. Dan akak masih bergoyang. Macam angin tu kuat sampai membuatkan badan kita sway. Agak sukar lah untuk menembak. Kita punya rifle stand pun sampai jatuh, peluru jatuh. Memang terlalu kuat angin kat situ. Itu melayang sikit lah. Tapi tak adalah macam terbang tu, tak ada lah. Akak, apa perasaan akak waktu terpilih untuk mewakili negara dulu? Waktu akak dapat tu, akak tengah belajar dekat UiTM Shah Alam. Dalam waktu tu tengah buat diploma. Akak dapat makluman daripada Kak Yati daripada Persatuan Menembak Kebangsaan Malaysia menyatakan akak layak terpilih untuk mewakili negara. Waktu tu akak melompat lah dekat tepi fakulti akak. Semua orang tengok cakap. Memang really happy lah, tak sangka sangat. Sebab setiap perjalanan akak tu akak ada buat long term goal, akak ada buat short term goal. Waktu tu ketika itu short term goal akak, performance aku dah terbaik. Kenapa aku tak terpilih mewakili Malaysia? Dan kebetulan pada ketika itu juga akak dapat berita tu, akak cakap bersyukur, Alhamdulillah sangat-sangat. Ada siapa lagi nak tanya soalan? Bukan selalu kita dapat bercakap macam ni, bertemu ramah. Kak, akak pernah ke rasa nak give up dalam kejayaan menembak akak? Pernah ke akak rasa macam nak give up? Okay, untuk menjadi seorang atlet, semua atlet Malaysia macam tu, even state, takkan ada orang cakap perkataan putus asa punya terms tu dalam diary, dalam kehidupan, tak ada. Tengah menembak ni, angkatlah 10 kali tak jadi tembak, nak tembak satu shot je pun. 10 kali angkat tak jadi pun still go, try, give a try. Tak pernah ada perkataan putus asa lah. Belum lagi. Tak ada lagi dalam sejarah hidup akak. Kak, selain suka menembak,
ada apa-apa lagi ke pekerjaan akak selain pada menembak, bermain sukan menembak ni untuk masa sekarang? Akak merupakan lieutenant di Tentera Laut Diraja Malaysia dan akak punya orang cakap pejabat dekat MINDEF lah. So Kak, jadi atlet dengan kerja tu lah sekarang ni? Ada dua pekerjaan sebenarnya. Dua pekerjaan, betul. Kak, saya ada soalan. Ya. Okay. Kan akak menembak rifle kan? Rifle tu berat tak? Berat dia macam mana akak nak bagi tahu kita orang? Okay, akak ada dua rifle. Satu untuk 10 meter acara air, satu untuk 50 meter untuk acara tutu. 10 meter kita tembak pellet guna angin. Berat dia 5.49 kilo. 5.49 kilo. Tapi untuk point tutu dia tembak peluru hidup. Berat dia 6.4, 6.5 macam tu lah kilo. Oh, okey. Tapi tak nak tanya ke berat jaket akak, kasut apa semua? Nak tanya. Boleh tu, sekali jalan lah. Okay, tanpa jaket, katalah contoh berat akak 82, dengan jaket, kasut 90. Maksudnya 8 kilo lah. So average setiap kali kita nak deliver shot, kita angkat senjata yang 5 kilo, 5.4 kilo ataupun 6.47 kilo termasuk dengan jaket 8 kilo. Satu hari kita tembak 150 round. So macam jaket dia lagi berat daripada senapang lah sebenarnya? Jaket pakai kat badan tak rasa sangat lah. Kita timbang baru nampak lah. Oh, faham. Minta ada orang tanya sebalik. Tembak tak pakai. Okay, tanya dulu. Nak lah kat tembak tak pakai jaket. Tak pakai kasut semua. Pernah. Kita tembak. Sorry adik. Bagi akak gelak dulu ya. Okay, akak punya senapang 10 meter tu dia tak melambung. Dia tembak kan, dia bunyi kecetah sikit je. Tak melambung pun. Dia punya recoil tak kuat. Tapi untuk tutu, dia ada sikit lah je. Sebab dia kaliber dia point tutu, kecil. Kalau tembak burung mati. Kalau tembak anjing, akak kena tembak kepala dia baru dia mati. Kalau akak tembak badan dia, mungkin dia boleh hidup lagi. Maksudnya recoil dia, apa yang akak cuba sampaikan, recoil dia tak kuat lah. Dia macam sikit je hentakan dia. Badan kita pun gerak sikit je. Akak, apa beza tutu dengan 3P ke sama je? Tutu dengan 3P? 3 position tu sama 3P je? event. Tutu tu kaliber, saiz peluru point tutu. 3P tu event, acara. Maksudnya akak tembak untuk acara tutu 50 meter tu guna peluru point tutu ada 3 acara. Di mana barik, menderak, melutut dan berdiri. Apa event tu akak rasa yang tu lah paling berat bagi akak ke apa? Ke air bagi akak? Paling mencabar acara 3P sebab dia outdoor, dia ada faktor angin. Kita kena baca angin, kita tengok bendera, kita tengok kadang-kadang hujan, kadang-kadang tak, kadang-kadang kelembapan udara tu tinggi, kadang-kadang kelembapan udara tu ringan. Tengoklah pada faktor persekitaran, dia efek sebab dia outdoor. Kalau untuk 10 meter dia indoor, kita tembak dalam aircon. So tak ada faktor-faktor angin tapi dia perlukan sensitivity yang tinggi untuk acara 10 meter sebab dia punya 10 dia tu hanya titik. Dalam 10 meter tu kita tembak titik. Untuk 50 meter pula kita tembak besar. Kecil sikit lah daripada 5 sen. Kecil lagi daripada 5 sen. Kak, ada orang tanya, dia tanya nak jadi atlet menembak ni kena ada sijil ke ataupun maksud dia mungkin lesen kot, lesen menembak?
Oh tak payah lesen. Sijil pun tak payah, tak ada sijil pun. Kita menembak, kita dapat sijil ada. Okay, untuk menembak ni pergi try lah, pergi Persatuan Menembak Kebangsaan, Persatuan Menembak negeri mana-mana, kita try join, tak payah sijil. Sebab kat sana nanti kita akan belajar. Dan dia punya faktor yang paling penting dalam menembak ni adalah safety. Keselamatan. Sebab tak ada pernah lagi dalam Malaysia yang terjadi dalam sukan menembak kawan tertembak kawan, tak ada lagi. So Malaysia betul-betul menitik beratkan tentang safety tu lah. Dia pun ada kitab dia untuk menembak punya rules and regulation, dia ada kitab dia lah. Tak, ada orang tanya, paling mahal akak pernah beli semua berapa? Maknanya barang kot. Jaket ke semua tu? Selama akak menembak, jaket akak, senjata akak, majlis sukan yang belikan. Tapi akak ada equipment yang extra, meaning that macam untuk senjata ni akak perlukan 3 bug plate, tapi MSN beri akak 1 bug plate. So akak kena beli lagi 2 bug plate. So 1 bug plate kadang-kadang €300. Kadang-kadang kita minta bajet daripada Majlis Sukan Negara, katalah kasut dah koyak. Tapi Majlis Sukan Negara kata, okey, bajet belum siap lagi, kena tunggu masa apa semua. Tapi inisiatif kita sendiri lah nak beli kasut. Untuk kasut menembak saja untuk acara akak, hari tu last akak beli €400 kot. Semua dalam euro punya mata wang lah, sebab dia punya kilang pun dekat Jerman. So kalau nak kata duit akak pakai untuk sukan menembak, duit personal tu daripada tahun 2000 akak rasa banyak kot. Kak, ada orang tanya apa perasaan akak bila akak dapat tahu yang akak tak dipilih untuk ke Sukan Olimpik Tokyo 2020? Tak dipilih? Mula-mula kan kalau ikut akak tak dipilih kan? Itu pada kuota. Macam contoh akak tembak pertandingan kan. So dia tetapkan, okey, katalah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dah ada kuota, dah dapat kuota. So siapa yang dapat nombor 5 dia akan dapat kuota lah. Kan? So akak ranking katalah patutnya nombor 5 dapat kuota, akak ranking katalah nombor 8. So akak tak dapat lah. So waktu tu memang kecewa lah. Memang orang boleh nampak akak menangis. Sebab untuk acara akak kekurangan 6 poin. Untuk acara 3P akak kekurangan 4 poin. Semuanya CP-CP. Macam orang cakap, kau kena balik mandi bunga lah. Waktu tu fikir macam tu lah kan. Memang sedih lah, sedih. Memang menangis lah. Leleh mata lah. Kak, ada orang tanya, rifle kak pakai ancestor Fengwet Bow, apa? Yang satu lagi tu? Untuk acara air rifle akak pakai Fengwet Bow P800. Untuk acara point tutu akak pakai Bleiker Challenge. Dulu yes akak pakai Anschutz, tapi Anschutz dia punya orang cakap dia manufacturer daripada Jerman, tapi dia punya konsistensi dia punya balancing dia agak kekurangan lah, agak ketinggalan berbanding dengan Bleiker ataupun Grunik. Sebab sekarang ni kebanyakan atlet luar negara menggunakan Bleiker dan Grunik buatan Switzerland, di mana dia pakai barrel Lilja. Nama pun pelik dengar kan? Kak, ada yang tanya ketinggian main peranan tak bila sukan menembak ni? Kalau ikutkan apa yang kita belajar tentang graviti. Lagi tinggi, lagi kurang graviti, tarikan graviti, betul? Betul. So tak ada memainkan peranan. Lagi pendek, lagi bagus lah kau tembak. Oh, kalau macam tu saya nak join Ikhwan Najmi. Awak pendek
Okay, peluru akak brand Ili. Dan okay, apa yang akak boleh share tentang peluru akak sebelum pergi Olimpik Tokyo, kita tak sempat nak buat pembelian peluru yang mana selalunya bila ada temasya terdekat kita akan buat selected bearer. Kita akan hantar senjata kita pergi factory, akan check dia punya grouping dia mana yang sesuai. Paling kecil grouping itulah yang terbaik untuk bearer tersebut. Tapi sebelum Tokyo akak terpaksa buat sendiri macam kilang. Akak kena jadikan diri akak sendiri macam kilang lah. So akak test peluru sendiri, lot mana yang sesuai, apa lot ni macam mana speed tinggi, mungkin dia punya grouping dia besar, mungkin dia ada efek angin dia akan bergerak. Kat situ ada penelitian lah. Kalau kata dah lama menembak, Ili memang terbaik lah buat masa ini. Dan ranking kedua adalah apa nama dia, Lapua Extra. Tadi untuk siapa yang tanya soalan tentang peluru tadi. Kak, Ili tu dia banyak jenis kan? Warna merah, warna biru, warna hitam ke sama je semua? Dia ada Ili pistol, Ili Tenex, bukan Ili Tenex, Ili pistol, Ili match, Ili apa lagi entah nama, tapi untuk akak pakai Ili yang merah tu. Tadi ada tanya kak, kenal Lanahon Cik Lanahon, siapa tak kenal? Sekarang kan coach pistol tak salah kak, ke bersara dah? Kan tak pasti sebab dah lama tak masuk game. Mungkin game akan berlangsung pada 7 hingga 12 Disember ni dekat Subang. Dalam perancangan lagi lah. Saya tak tahu lah apa cerita. Kak, ada orang tanya akak penembak negara, pernah tak akak tembak tapi tak kena? Tembak tapi tak kena. Kalau saya tembak tapi tak kena. Ada kot tembak hati suami dulu, try nak mengorat dia kan, tapi tak kena. Kena tempias-tempias sikit-sikit kan. Jenuh nak kena tembak lagi banyak kali. Baru dapat sampai kahwin. Aduh, tak pernah lagi kot. Tembak tak kena, belum lagi kot. Cuma bila kita sighting tu adalah. Tanya kak, time Olimpik 2012 kan, akak mengandung kan? So apa cabaran yang akak hadap masa tu? Cabaran? Okay, diorang ada tanya sebelum terbang, kaki akak bengkak ke tak? Akak cakap, Alhamdulillah tak bengkak. Tapi bila dah sampai dekat London, tiba-tiba kaki akak bengkak. Dan kasut tu agak ketat sikit lah nak pakai. Itu cabaran dia lah waktu dekat London. Tapi sebelum pergi London tu memang banyak cabaran lah. Memang banyak halangan. Rekod tertinggi pernah dapat dalam menembak, acara apa tu? Kalau acara air rifle, akak pernah tembak 630. Kalau acara 3P, paling tinggi akak tembak 1182. Akak full 700 tu berapa? Macam mana? 630 akak. Itu paling sebab dulu dia kira 9, 10, 9, 10. Dia tembak 9, 10. Tapi sekarang dia buat decimal. 9.4, 9.5, 9.6, 10. Kira paling tinggi adalah 10.9. Macam tu lah tu yang dia jadi total up 630. Dalam 60 shot tu dia jadi 630. Itu skor paling tinggi lah untuk acara air. Untuk acara 3P 1182 dia terbahagi kepada 3 posisi, di mana posisi melutut, menerap dan berdiri. Setiap satu posisi 40 shot. So untuk 3 posisi 120 shot. So total up semua akak tembak waktu tu 1182 skor. Waktu tu yang tu bukan decimal 3P dia tak kira decimal.
Kak, ada orang tanya, kalau rifle dia kira pointer kan? Betul ke? Pointer. Akak pernah tembak 10.9. Selalu Kak, Ada orang kenangan tanya, kenangan terpahit dan termanis yang tak ada. Kenangan yang terpahit dan termanis dalam suka menembak. kenangan pahit. Hari tu pun akak pernah orang interview akak tanya kenangan pahit. Ada ke? Rasa tak ada. Kenangan manis, itulah bila akak buat sejarah. Sebab akak pun tak tahu kenapa. Alhamdulillah lah, tapi bersyukurlah sebab akak banyak mencipta sejarah dalam sukan menembak. Kenangan pahit untuk menembak? Apa Kenangan pahit? Mungkin kecewa ke? Kecewa, yes. Kecewa apabila kebanyakannya kecewa disebabkan coach lah. Contoh macam bergaduh dengan coach tu normal. Aku pun kepala keras juga kan. Tapi ada kes yang recently lah untuk Commonwealth dekat Scotland Commonwealth dekat mana baru-baru ni 2017. Waktu tu akak 3 bulan sahaja diberi notis 3 bulan sebelum Commonwealth untuk berlatih. So preparation akak memang haywire dan bila akak pergi sana akak tak dapat membawa pulang pingat dan sepatutnya diberi lebih peluang untuk berlatih untuk orang cakap memperbetulkan diri untuk ke Asian Games kemudian, tapi tiba-tiba nama dipotong, kononnya bagi peluang dekat orang lain. Di mana akak pasti waktu tu kalau akak terpilih untuk Asian Games akak mampu membawa pulang pingat sebab latihan akak cukup. Tapi waktu tu dia orang kata tak apalah kita bagi peluang lah dekat atlet yang tak dapat keluar negara. Waktu tu memang akak cakap bullshit lah. Kita pergi sana, temasya, kita kena bawa balik pingat. Bukan kita nak bagi peluang. Nak bagi peluang dekat atlet, apa cakap exposure dekat atlet, pilih game lain. Bukan temasya. Ini temasya. Waktu tu memang bergaduh lah. Pada akak itu kenangan pahit lah apabila orang cakap, apabila pengurusan tu tak betul. Bahagian pengurusan sebab benda ni patutnya atlet tak perlu campur tangan. Pengurusan buat yang terbaik. Kita atlet kita buat yang terbaik. Barulah benda tu berjalan seiring. Ni dengan kita pula kena perbetulkan pula bahagian pengurusan. Macam mana kan? Kak, ada yang tanya Kak, apa challenge terbesar Kak sepanjang dalam sukan menembak ni? Itulah Tokyo lah. Challenge terbesar. Kat Tokyo pun aku gaduh dengan coach juga. Aduh. Sebab kan kita tahu kita COVID-19 ada tengah orang cakap berleluasa kan. So akak terpaksa kepung tau. Coach akak ni waktu pergi Tokyo akak tak dapat nak request coach yang selayaknya. So terpaksa bawa coach yang ada. Coach yang ada ni pula dia punya taraf dia orang cakap tak menepati yang sepatutnya lah. So terpaksa lah bawa. Pasal sebulan kan tak boleh nak buat apa. So pergi sana akak terpaksa kepung dia, akak kena kontrol dia sebab dia terlalu orang cakap, wah aku dapat pergi Olimpik. So nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi sana. Dia tak jaga dia punya bubble tau. Akak cakap, okay, aku suka pergi gym. Tapi dekat sana sebabkan 14 hari sebelum game, kita kena prepare badan, kita tak boleh nak relax. Kita kena buat gym juga. So tak boleh pergi gym kat sana yang mana semua atlet tertumpu kat situ. So tiba-tiba satu hari dia pergi gym. Dia kata teringin. Padahal dekat Malaysia tak ada orang pergi gym. Aku geram betul. Bayangkan kalau dia pergi sana, katalah dia kena, siapa yang kontak rapat dengan dia? Dah tentulah akak tu tak? Kalau akak positif kat sana, akak tak boleh tembak. Okey, sia-sia lah akak pergi sana. Prosedur dia, kalau kau positif COVID, kau tak boleh bertanding. Kalau kau negatif, okey kau boleh bertanding. Tiap-tiap hari duk ludah buat saliva test. Kat situ lah dia test. Itulah cabaran akak.
Waktu dekat Tokyo tu lah. Akak, apa beza game Tokyo tu dengan game-game sebelum ni? Kalau kan Tokyo kan time COVID, apa beza dia, prosedur dia semasa COVID dengan hari-hari biasa? Kalau game biasa, sebelum game kita boleh pergi jalan-jalan, pergi shopping mall, pergi beli makanan apa kita nak makan kat luar, tak ada kekangan. So bila dekat Tokyo ni, perjalanan kita hanya daripada game village ke game venue. Game venue ke game village, itu sahaja. Tak boleh keluar daripada game village, dah lah first time pergi Japan. Nak keluar tak boleh, tengok je lah. Itulah beza dia lah. Lagi satu, Tokyo ni dia Olimpik. Dia punya aura dia lain. Dia tak sama macam temasya-temasya macam Asian Games, Commonwealth Games, dia lain. Aura dia serius lain. Nak cerita tu tak tercapai di akal rasanya. Memang lain. Kak, siapa yang akak rasa dia ada potensi untuk mewakili negara? Pelapis. Ya. Pelapis mewakili negara. Akak nampak berpotensi lah. Izazi Rosli. Dia writer kan? Itulah apa yang akak expect, selalunya ada masalah. Contoh, kita ada dulu Ayuni Farhana, kenal tak? Senior saya kenal. Serius. Okay, akak akui dia punya talent memang orang cakap terbaik. Dia lebih baik daripada akak. Akak akui. Tapi disebabkan bakat dia ada, tapi dia malas training. Kat situ sayang. Adik dia sama Rahimin dah jadi coach. Aini. Rahimin tu Aimi, adik dia yang perempuan itu kan selalu juga untuk juga. Dia tu macam mana nak cakap lah. Dia akak tak pasti, akak tak pay attention kat dia, tapi dia macam ada bakat. Tapi akak nampak dia banyak main-main lah. Tapi akak tak tahulah. Dekat race dia banyak lah. Tapi kadang-kadang orang banyak main-main ni bakat dia kuat. Bagus kan. Mungkin dia disiplin. Tapi mungkin dia main-main bukan waktu menembak kan. Itu akak tak pasti sebab akak tak banyak meneliti orang. Akak lebih fokus pada diri akak sendiri lah. Kalau tanya shooter junior yang bagus, Izazi bagus. Haris bagus. Haris Ikil. Ziani pistol bagus. Tapi itulah apa dia? Siapa? Eddie Chu dah berhenti lah yang. Itulah lama tak nampak dia. Dia dah berhenti dah. Dia buat bisnes apa tak pasti. Kak, setiap atlet kan dia ada target kan untuk dia berehat lah, orang kata untuk dia bersara. Akak ada target akak tu bila akak bersara? Kenapa tanya akak bersara? Bila akak rasa akak dah tak boleh pi. Kalau cakap orang Kedah, bila dah tak boleh nak pi dah. Kak nak sign. Nak sign kat mana? Lagi soalan sebelum kita habiskan webinar. Apa plan meal akak sepanjang training? Apa dia? Apa plan meal akak sepanjang training? Makanan. Plan meal, makanan. Kita tengok pada individu macam akak contoh akak suka buat eksperimen pada diri akak sendiri lah. Akak pernah cuba makan nasi lemak sebelum game. Akak pernah cuba makan cereal sahaja sebelum game. Akak pernah cuba makan roti. Akak banyak eksperimen lah setiap makanan. So tengok bergantung pada ketika itu, pada hari itu, pada pagi itu. Contoh katalah malam tadi akak tak cukup makan. Akak makan malam sikit je. So in order to recover apa yang semalam akak kekurangan makanan, so pagi ni akak akan ambil heavy sikit. Contoh roti dengan telur dengan salad. Berat sikit.
Okey, contoh katalah malam tadi akak makan nasi goreng kambing lah. So esok paginya untuk game akak akan pastikan perut akak tak terlalu orang cakap bekerja keras ketika akak game. Akak makan cereal sahaja. Ada setengah orang kata apa yang kita makan pagi tu akan efek kita punya performance. Yes, itu memang betul. Apa yang kita makan hari tu efek performance. Sebab apa? Contoh akak tembak pukul 9. So akak makan nasi lemak pukul 8. So makanan tu tak digest lagi. Semua darah dalam badan akak akan tertumpu kat perut akak untuk cuba mendigestkan makanan tersebut. So darah untuk ke otak, untuk ke mana-mana masa lain dia kurang. So perjalanan waktu di mana pengaliran darah akak takkan sekata lah. Kat situ lah. Ini secara fahaman lah. Kalau daripada segi saintifik tu, lagi kita bukan subjek sains punya kan. Akak So ada memang apa suplemen? ada. Akak ada ambil omega, akak ada ambil multivit, akak ada ambil glucosamine, apa lagi, vitamin C, avocado. Sebab kita atlet, kita bukan macam orang biasa. Kita lebih macam overuse our body tau, every day. So kita perlukan side supplement untuk bantu kita kekal bertenaga dari pagi sampai ke petang. Ada lagi siapa nak tanya? Sebab kita dah hampir ke penghujung. Ada siapa lagi nak tanya last station ke apa ke? Ni akak nak tanya. Okey, boleh akak tanya. Okey, Syazwan nak tanya. Syazwan Rival ke? Ha? Ada rival ke? Rival? Maksudnya dalam kompetitif ke apa ke, ada rival ke dalam sukan menembak ni? Define rival. Macam lawan-lawan sama suka macam tu. Macam lawan, kita kompetitif macam tu. Macam mana nak cakap dalam sukan menembak ni, luar daripada kawasan menembak, yes kita kawan, kita pergi jumpa, kita lepak minum, kita sembang. Aku cerita masalah aku kat engkau, engkau cerita masalah engkau kat aku. Tapi waktu dekat tempat menembak tu, aku musuh engkau musuh aku. Itu akak punya terms lah. Okey Syazwan? Okey Kak. Okey. Tanya apa kak? Ni kakak dah tanya, korang buat assignment apa ni? Tak faham? Tadi tak dengar. Assignment kita orang ni subjek sport industry. Kita orang industry? Kita orang CPTM Bani dah SEM 4. So SEM 4 ni kita orang ada course ni, kita orang punya final project lah kiranya. Kita kena interview atlet-atlet negara. Dah banyak. Berapa kredit awal ni? Kredit awal. Ada kredit awal ke? Tak. 4. Confirm dah ni lulus A+ ni, confirm. Jangan risau, akak doakan. Amin. Sebab kita orang yakin nak buat case hari tu, tapi akak tak kena dengan masa akak kan. Sebab ramai dah settle semua webinar, kita orang je belum settle lagi. Ya sorry, akak sibuk kot. Tak ada lah kak, tak apa. Ada apa-apa perlu akak bantu nak percepatkan assignment korang siap? Akak tolong discusskan dengan pensyarah ke? Tak ada dah. So ada siapa tak ada. Ada siapa nak tanya lagi? Kalau tak ada, saya nak tanya akak, bagi akak untuk, apa cakap ni, sorry. Untuk akak bagi nasihat dekat para pelajar semua. Nasihat sebelum akak tinggal webinar tu. Nasihat, korang nak buat apa korang buat je. Yang penting buat sepenuh hati, mulakan dengan langkah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah akan berjaya. Jangan ragu-ragu dengan kemampuan diri. Selagi tak cuba benda tu, jangan kata tak boleh. Mesti boleh. Tak ada yang mustahil.
Dan jangan putus asa. Putus asa tu buang lah daripada diary ke kamus, Dewan Bahasa, pustaka semua buang. Putus asa tu tak usah guna dah. Itu je. Simple. Cakap apa cakap bahasa Inggeris ke apa lagi payah pula kan. Baik kita cakap untuk adik-adik kan. Okay, saya jemput floor manager saya untuk beri ucapan penutup untuk webinar pada hari ini. Ainul Azizah Sharina. Okay, akhir kata sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Harapan saya agar ilmu yang diperolehi hari ini dapat memberi manfaat kepada diri anda semua. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan penutup program webinar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, dengan ini saya mengakhiri webinar pada hari ini dan saya wakil kepada kumpulan saya untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai webinar kami pada hari ini dan terima kasih kepada Kak Su yang sudi meluangkan masa sama kami dengan perkongsian yang menarik. Minta maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang webinar kami. Sebelum Kak tangkap gambar Okay. Siapa nak tangkap gambar Ainul Azizah Sharina? Kira. 1, 2, 3. Nanti akak dekat IG. Bagi IG akak kak? IG apa ni? Malisu 29. MALYSUE 29. Kalau tak dapat Malisu 29, Malisu kot. Lupa dah. Alright. Okay. Nanti kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh text je Kau ada tertinggal apa-apa ke Akak nak cuba bantu awak buat assignment. Terima kasih kak. Okay. Sama. Yang join boleh isi Google Form yang ni ya. Terima kasih Kak. Pula Kak. Terima kasih. I know. Bukan budak sekolah ni, you know. I know. Dayat diam. I know you. Thank you Dayat for today. I so Thank you. Weh, Google Form. Tak ada orang isi. Lambat. Kalau tak isi memang